KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan program Bina Upaya Guru, sebuah wadah perjuangan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menelusuri kerjaya seorang guru sama ada terus mengajar di sekolah, menjadi pensyarah ataupun menceburi bidang pentadbiran. Jadi platform ini disediakan dengan episod-episod yang mengupas pelbagai isu menarik dalam ruang lingkup kerjaya seorang guru itu sendiri atau usaha-usaha yang diketengahkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam memperkasakan sektor pendidikan di negara ini. Jadi hari ini apa agaknya yang akan kita bincangkan? Topik yang dibawakan oleh Didik TV KPM pada minggu ini adalah itu dia, guru berjiwa besar bersemangat wajah TVET KPM. Dan pastinya Didik TV bawakan seorang tetamu yang cukup istimewa, yang cukup arif tentang isu yang akan dibincangkan pada hari ini, iaitu Encik Zulkarnain bin Fauzi, Timbalan Pengarah Kanan Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vocational. Assalamualaikum Cik Zul, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. You nak ucapkan terima kasih di atas kesudian Cik Zul untuk hadir ke studio Didik TV pada hari ini. Saya pun bagi pihak Kementerian Pendidikan ucap terima kasih kepada Didik TV di atas jemputan pada hari ini. Itu dia. Jadi Cik Zul, you nak terus kepada soalan yang kita bincangkan bagi episod kali ini. Saya kira ramai di kalangan pelajar dan ibu bapa khususnya, mereka mahu menyertakan anaknya dalam program TVET, tapi masih tertanya-tanya apakah itu TVET, Cik Zul? Okay. TVET ni dia sebenarnya sudah menjadi satu elemen yang tidak asing lah dalam masa sekarang ni, di mana TVET itu sendiri adalah merupakan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational. Itu maksud TVET itu. Di mana prosesnya adalah di mana kita memberi pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan yang sesuai dengan kehendak industri. Itu maksud TVET itu. Jadi kita nak menghasilkan tenaga-tenaga mahir, separuh mahir untuk membolehkan negara kita ini mempunyai tenaga kerja yang boleh membantu dalam pembangunan ekonomi dan dalam pembangunan negara secara keseluruhan. Jadi skop TVET ini adalah berdasarkan kepada standard pekerjaan yang diiktiraf oleh MQA, iaitu satu badan yang memberi akreditasi, dan juga MBOT, itu Malaysian Board of Technology, juga terlibat dalam memberi pengiktirafan kepada program yang kita laksanakan. Dan selain pada itu, ianya juga memberi penekanan kepada komponen kemahiran dan juga praktikal. Itu penting. TVET ni dia lebih kepada practicality, hands on. Bagaimanakah kemahiran itu dapat dijana daripada seorang pelajar untuk mereka menjadi seorang pekerja mahir dan sebagainya. Dan selain pada itu, kita juga memberi peluang kepada pelajar-pelajar kita untuk menyertai latihan di industri-industri yang ada yang bersesuaian dengan kehendak program yang dilaksanakan. Jadi itulah TVET dia, selalunya sinonim dengan kemahiran. Bila pelajar TVET je kita mesti fikir kemahiran. Pandai welding, pandai buat itu, pandai buat ini kan. Dia lebih kepada kemahiran kasar berbanding soft skill. Jadi Cik Zul, Yuyu tertanya-tanya juga, apakah tujuan asal KPM mewujudkan TVET ni di institusi KPM? Okey, kita lihat bahawa sebelum ni negara kita ni banyak bergantung kepada tenaga kerja luar yang masuk ke negara ini untuk mendapat peluang-peluang pekerjaan, dan akhirnya kalau kita lihat ekonomi itu tidak berkembang begitu banyak kerana hasil yang diperolehi daripada pekerja ini dibawa balik ke negara mereka. Jadi kalau kita lihat kita bila menuju ke arah negara maju ni 2030 nanti, kita lihat bahawa kita perlu bahawa rakyat kita sendiri yang perlu memainkan peranan untuk menjadi tenaga mahir dalam membantu membangunkan negara ini. Jadi tujuan kita perkenalkan TVET khususnya di Kementerian Pendidikan ini adalah untuk kita memenuhi permintaan industri. Dan juga mereka ni dapat menyumbang kepada ekonomi selaras dengan globalisasi dan juga ekonomi yang berasaskan kepada pengetahuan, kepada kemajuan teknologi dan juga mobiliti tenaga kerja kita ni. Bukan setakat
di peringkat lokal tetapi di peringkat lebih global. Betul. Sebab tu apabila kita lihat dengan keadaan IR 4.0, revolusi industri, di mana memerlukan kepakaran teknologi, memerlukan program-program membentuk otomasi, digital dan sebagainya. Jadi perlu kita sendiri yang menyediakan kepakaran ini. Sebab itulah program TVET ini diperkenalkan di KPM melalui pelajar-pelajar di sekolah yang ada di negara kita. Yuyu bersetuju dengan apa yang Cik Zul katakan. Ia tidak bergantung kepada teori semata-mata, tetapi kemahiran itu sendiri. Jadi cikgu dalam melahirkan pelajar-pelajar yang berkemahiran, guru-gurunya juga perlu berkemahiran. Jadi apakah antara pendekatan yang diambil oleh KPM bagi menyediakan guru-guru ini agar benar-benar berkemahiran untuk menjadi tenaga pengajar? Kalau kita lihat, kalau di sekolah menengah harian lah, kita ada guru akademik. Tapi di bawah bahagian pendidikan dan latihan tadika vokasional ini, kita ada kolej vokasional, kita ada sekolah menengah teknik dan juga kita ada di sekolah menengah harian program-program TVET yang kita wujudkan kepada pelajar-pelajar di sekolah harian biasa. Contohnya kita ada 12 buah sekolah yang dipilih untuk melaksanakan program PIMA, iaitu Perantisan Industri Menengah Atas. Kemudian kita ada 347 buah sekolah menengah di seluruh negara yang kita tawarkan program PVMA ataupun program vocational menengah atas. Dan kita juga ada sebanyak 495 buah sekolah menengah yang menawarkan MPV, iaitu mata pelajaran vocational. Jadi ini di sekolah menengah harian, di mana kita nak menyediakan pelajar-pelajar ini dalam aliran TVET. Jadi sudah tentulah selain pada guru akademik, kita perlu ada guru-guru yang mempunyai pengalaman dan juga ilmu di dalam bidang TVET ini, iaitu guru teknikal ataupun guru vocational. Sebab itulah kita juga perlu memastikan guru-guru yang kita letakkan di sekolah-sekolah ini adalah guru yang mempunyai kemahiran. Sebab itu mereka ada CJ Kemahiran Malaysia, ada diploma Kemahiran Malaysia ataupun diploma lanjutan Kemahiran Malaysia. Jadi ini akan memberi peluang kepada pelajar-pelajar kita untuk mereka mendapat ilmu dan juga latihan serta kemahiran daripada guru yang betul dan tepat di dalam bidang yang dia pelajari. Itu dia, nak belajar kemahiran mesti dengan orang yang mempunyai kemahiran. Itu dia, saya amat tertarik dengan kata-kata Cik Zul sebentar tadi untuk memenuhi keperluan industri. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini di TV KPM. Masih lagi dalam program Bina Upaya Guru bersama saya Yuyu Aziz dan juga tetamu istimewa yang kita bawakan hari ini iaitu Encik Zulkarnain bin Fauzi. Jadi sebentar tadi Yuyu dah tanya tentang cara melengkapkan guru untuk mengajar pelajar-pelajar berkemahiran di TVET. Sekarang ni Yuyu nak tahu daripada Cik Zul. Cik Zul, bagaimanakah agaknya pemilihan ataupun kriteria-kriteria guru yang mempunyai kemampuan dan dipilih untuk mengajar di bagi bidang TVET ni? Seperti biasalah, sebagai seorang guru dia perlu mendapat latihan asas perguruan, sama ada di sekolah biasa ataupun di sekolah yang ada kemahiran-kemahiran program TVET seperti di sekolah menengah teknik atau di kolej vocational. Jadi selain pada itu, guru ini juga perlu mempunyai perkhususan dalam bidang-bidang yang kita tawarkan. Sebagai contoh, kalau bidang itu adalah bidang otomotif, sudah tentulah guru itu mempunyai pengalaman dan juga ilmu di dalam bidang otomotif. Kalau kita ambil bidang elektrik mengajar otomotif, dah tak sama kan? Dia dah jadi lain. So yang ketiga adalah guru ini yang untuk mengajar program TVET, dia perlu mempunyai kemahiran yang diperlukan. Jadi sijil yang diperlukan adalah sijil Kemahiran Malaysia ataupun sijil diploma Kemahiran Malaysia ataupun diploma lanjutan Kemahiran Malaysia. Dengan ada sijil ini membolehkan mereka ini untuk ditempatkan di sekolah-sekolah yang menawarkan program TVET dan juga di sekolah menengah teknik dan juga di kolej vocational. Kerana kita setakat ni kita ada 9 buah sekolah menengah teknik di seluruh negara dan juga kita ada 86 buah kolej vocational di seluruh negara yang menawarkan 10 bidang utama yang ada di dalam program TVET ini. Itu.
So ada kriteria-kriterianya sebenarnya. Tapi bila dah masuk mengajar tu Cik Zul, ada tak pula kategori-kategori guru di pendidikan TVET ni? Di dalam sesebuah institusi, sama ada sekolah menengah teknik, sekolah menengah harian ataupun kualiti vocational, kita ada beberapa kategori guru. Yang pertama adalah guru akademik yang akan mengajar mata pelajaran umum seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah dan sebagainya. Manakala kita juga ada guru vocational, iaitu yang akan mengajar elemen-elemen kemahiran tadi, teknologi elektrik, teknologi pertanian dan sebagainya. Kemudian kita juga ada guru yang kita kategorikan sebagai guru teknikal, iaitu yang akan mengajar dalam aspek seperti lukisan kejuruteraan, dari segi kejuruteraan elektrik, mekanikal dan sebagainya. Kemudian kita juga selain pada itu, kita ada juga guru bimbingan kaunseling ataupun kaunselor yang kita tempatkan di situ untuk memastikan pelajar-pelajar kita ni akan sentiasa lestari dalam bidang TVET ini. Sebab kita punya KPI pun untuk memastikan pelajar ni apabila dia tamat, dia akan meneruskan pekerjaan di dalam bidang yang dia pelajari ataupun dia menyambung pelajaran di dalam bidang yang dia pelajari. Itu amat penting. Sebab lazimnya pelajar bila dia dah fokus belajar bidang terbabit, bila keluar sambung benda lain. Itu yang kita tak mahu. Kalau boleh sambung terus dalam bidang TVET tu menjadi satu kepakaran teknikal kita panggil. Jadi Cik Zul, kita dah tahu tentang kriteria, kita dah tahu tentang bagaimana kategori-kategori guru dan sebagainya. You nak tahu bagaimanakah langkah-langkah yang diambil oleh KPM untuk memastikan guru-guru ni kekal berkemahiran? Okey. Jadi sebagai seorang guru ni, dia apa yang dia belajar semasa di universiti atau di kolej sebelum dia bekerja adalah satu ilmu dan kemahiran yang diiktiraf dan kita telah ambil mereka masuk. Kemudian untuk sesuaikan guru ni dengan keperluan dan keadaan semasa dan industri masa hadapan, maka guru-guru ni perlu kita beri input-input tambahan supaya dia sentiasa lestari dan juga sentiasa ke hadapan. Oleh itu kita perlu lengkapkan guru-guru kita ni dengan program-program seperti upskilling yang kita panggil, itu meningkatkan kemahiran melalui khusus dan juga pembengkelan program-program untuk mereka diberi persijilan seperti sijil kemahiran Malaysia tahap 1, 2 dan 3. Dan seterusnya kita juga sediakan program-program kemahiran dari peringkat diploma dan diploma lanjutan. Selain pada itu, kita juga berkolaborasi dengan industri-industri yang ada di Malaysia ni, di mana tenaga pengajar kita ni diberi kursus bengkel dan latihan oleh industri sendiri. Dan ini mereka akan mendapat persijilan profesional daripada industri. Ini akan lebih menyebabkan mereka ni sentiasa dalam keadaan bersedia dan sesuai dengan keperluan industri pada masa ini dan akan datang. Sebagai contoh, otomotif. Kalau sebelum ni kita belajar otomotif yang manual dan keadaan kereta yang mungkin 10 tahun dahulu. Tapi dalam keadaan sekarang kita lihat dah banyak keadaan yang menggunakan teknologi hybrid ataupun elektrik, kan, teknologi elektrik. Jadi kita kena tingkatkan kemahiran guru kita dengan teknologi-teknologi terkini supaya akhirnya pelajar kita yang akan mendapat peluang ni. Bila mereka keluar nanti, kemahiran tu dah diperoleh oleh guru yang mengajar mereka. Betul. Sebelum berhenti berehat, you nak tanya sikit, ada tak guru-guru TVET yang mempunyai status teknologis? Oh, ramai. Oh, hebat. Hebat. Ramai. Jadi Cik Zul, kita nak berhenti berehat seketika. Lepas ni you nak tanya lagi. Kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Anda masih menyaksikan program Bina Upaya Guru. Tadi Yuyu tinggalkan anda semua dengan satu soalan kepada Cik Zul tentang status pensijilan teknologis kepada guru-guru TVET. Mungkin Cik Zul boleh terangkan kepada para penonton, ramai ke sebenarnya guru yang mempunyai status teknologis ni? Dia belum sampai ke satu tahap yang orang kata begitu ramai. Tetapi ramai juga yang telah pun, dia sebenarnya untuk menjadi teknologis, apa yang paling penting, dia mempunyai kelaikan dalam bidang teknikal. Itu yang pertama. Betul. Kemudian yang kedua, dia mendaftar sebagai ahli di dalam MBOT ataupun majlis yang menentukan tahap persijilan mereka ini untuk diberi taraf TS ataupun teknologis. Jadi sebenarnya guru-guru kita ini yang mana di dalam bidang
teknikal atau vocational ni memang bidang ini dah sesuai dengan bidang untuk teknologis. So kita sentiasa menggalakkan ramai guru-guru kita ini supaya mendaftar dan menjadi ahli di dalam MBOT ini, Malaysian Board of Technologies. So apabila mereka berada di dalam laluan itu, maka mereka akan sentiasa memperlengkapkan diri mereka dengan ilmu dan kemahiran-kemahiran dari semasa ke semasa. Ini bagusnya menjadi teknologis. Itulah, Yuyu dengar pun Yuyu rasa tabiklah dekat guru-guru yang mempunyai pensijilan sebagai teknologis tu. Jadi bila kita bercakap tentang ke arah itu ya, apa agaknya keperluan guru-guru ini untuk benar-benar mahir dalam mengajar TVET? Okey. Yang pertama ni, guru ni dia mesti faham bahawa pelajar yang dia ajar tu bukan sekadar dia tamat belajar di situ. Sebenarnya tujuan dia adalah untuk melahirkan seorang pekerja mahir dan separuh mahir. Itu fokus dia. Jadi untuk memastikan dia melahirkan pelajar separuh mahir dan juga mahir tadi, maka guru-guru ini kita perlu lengkapkan mereka dengan pelbagai ilmu dan kemahiran semasa dan akan datang, dan juga menyediakan mereka ni dengan peralatan-peralatan dan teknologi yang terkini. Sesuai apabila pelajar kita diajar oleh guru kita ini, maka bila dia keluar nanti, maka perkara yang dibelajari itu adalah selari dengan apa yang ada di luar, di industri. Jadi itulah penting. Dan guru ni dia ada satu iltizam. Maknanya pelajar yang lahir ni nanti, tamat daripada sini nanti adalah pelajar yang serba boleh. Dia boleh menjadi pemimpin kepada diri dia dan akhirnya dia boleh berada di luar dengan masyarakat dan dia boleh menunjukkan satu komitmen kerja di bidang kemahiran yang cukup tinggi yang akhirnya membantu kepada pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan negara. Itu. Jadi Yuyu sendiri, dari pengalaman Yuyu sendiri, Yuyu pernah bersekolah di SK, SMK, jadi tak pernah merasalah belajar dengan guru-guru TVET ni. Jadi apakah kelebihan guru-guru TVET ni kalau Yuyu boleh tahu? Okey, guru kelebihan dia adalah pertama sekali guru TVET ni dia adalah seorang insan yang ada beri satu kelebihan seorang yang sangat kreatif dan berinovatif. Kalau kita lihat guru-guru kita ni, pelbagai program yang selain apa yang dia ajar di sekolah atau di kolej vocational, banyak program yang mana direka cipta atau diinovasikan melalui kajian, melalui program-program inovatif ni yang menonjolkan kelebihan kepada guru kita. Natijahnya guru-guru kita ini apabila menyertai berbagai pertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa diberi pengiktirafan, mendapat pelbagai anugerah. Kemudian yang kedua adalah guru kita ni dia pakar di bidang dia. Kalau dia bidang pertanian, maka kepakaran itu ada pada guru ini. Maknanya boleh menjadi pakar rujuk kepada pelajar-pelajar dan juga mungkin oleh pemegang taruh atau masyarakat setempat. Itu kelebihan dia. Kemudian yang ketiga adalah dia mempunyai satu kemahiran yang boleh membantu pihak lain. Kalau di sekolah tu biasalah kalau ada program-program atau perkara yang memerlukan kepakaran teknikal, maka guru TVET ni lah yang akan dimohon untuk membantu pihak sekolah. Itulah dia akan menyumbang kepakaran dia bagi membantu projek-projek yang berkemahiran. Jadi bila kita bercakap tentang tajuk pada hari ini, guru berjiwa besar, berhati wajar TVET KPM, Yuyu nak berbaliklah kepada hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri terhadap guru-guru TVET. Okey. Sebenarnya apabila pelajar, kita akan lihat kepada pertama sekali value for money apabila kita laburkan kepada pelajar dan juga guru serta organisasi berkenaan. Yang kedua adalah kepada return of investment. Laburan tu kan. Jadi harapan kami apabila dengan peruntukan yang begitu besar dia kita laburkan, bukan saja kepada pelajar, kita nak supaya guru-guru kita ni juga adalah guru-guru yang pakar di dalam bidang masing-masing. Jadi dengan itu dia perlu sentiasa meningkatkan kemahiran diri dia dari semasa ke semasa. Jadi tak boleh selesa kepada bidang dan juga peranan mereka pada masa ini. Tapi dia kena sentiasa. Kemudian yang kedua, kita akan sentiasa terus cekal dalam kita membangunkan tenaga mahir dan juga separuh mahir kepada negara kita melalui
program-program TVET di Kementerian Pendidikan. Dan yang ketiga adalah untuk kita meneruskan kecemerlangan di dalam pelbagai bidang di bawah bidang TVET ini, yang kerana kita merasakan bahawa inilah masanya, selain pada agensi lain yang ada di negara kita, Kementerian Pendidikan memainkan salah satu peranan yang begitu besar untuk memastikan negara kita ni terus ke hadapan dalam menangani pelbagai situasi seperti revolusi industri dan juga ke arah negara majulah melalui program TVET ini. Betul. Satu perbincangan yang cukup inklusif, konklusif bersama dengan Cik Zulkarnain pada hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi hadir ke studio Didik TV. Harap jumpa lagi, seronok borak dengan Cik Zulkarnain. Jadi itu sahaja setakat ini perbincangan kita pada hari ini berkenaan topik guru berjiwa besar berhati wajah TVET KPM. Kita berharap agar TVET di Malaysia ini terus berkembang dan diperkasakan selari dengan bidang teknikal dan vocational di negara-negara maju seperti di Jepun, di United Kingdom, Amerika Syarikat dan sebagainya. InsyaAllah kita mampu mencapainya. Jadi sekian saja Bina Upaya Guru episod kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa depan. Assalamualaikum dan salam hormat. Bye-bye. Didik TV KPM